Mama, take this badge from me. I can't use it anymore. Assalamualaikum dan selamat datang ke video pertama untuk siri belajar asas gitar. Nama saya Azwat dan sebelum ni ada sebuah video yang pertama saya buat sebagai untuk apa saya kata pilot run lah. Jadi video ni untuk siri 1 tujuannya untuk memperkemaskan lagi kandungan yang disampaikan. Jadi saya ingin memperkenalkan diri saya Azwat dan saya tiada latar belakang muzik dan saya ada pengetahuan saya gitar ni saya hanya belajar selepas sekolah dan dalam sekitar pengalaman dalam sekitar 20 tahun tu on and off lah. Kurang sikit masa universiti, kurang sikit masa awal bekerja. Cuma pada tahun 2009 hingga 2011 saya ada menubuhkan sebuah band yang dipanggil Sunday Workers. Jadi jemput dengar muzik rakaman kami Sunday Workers. Kami ada 3 lagu di platform streaming Spotify, Apple, YouTube Music dan yang lain-lain. Dan kemudiannya baru-baru ni sejak tahun 2019 saya dengan kawan-kawan saya tubuhkan sebuah band baru iaitu Slumber Sonic. Dan kami telah rakamkan 2 lagu lah di platform streaming dan ada banyak lagi lagu-lagu yang dalam proses pembikinan yang boleh didengar di YouTube. Jadi boleh jemput dengar, saya ada beri link pada saya punya description. Jadi ini adalah contoh gitar elektrik. Jadi mungkin dia ada barang yang lebih ekstra sikit berbanding dengan gitar akustik, tapi konsep dia sama. Kita buat daripada kita tunjukkan bahagian dia. Ini dipanggil head lah, kepala. Yang ni kita panggil neck, leher. Ini badan, body. Dan di kepala ni ada yang punat-punat pusing ni kita panggil machine head ataupun dia panggil tuning head ataupun tuner. Dan tuner ni disambungkan dengan 6 tali sambung ke bahagian bawah ni yang kita panggil bridge. Okey, dia panggil bridge. Jadi tuner ni fungsi ni kita untuk mengawal ketegangan lah, untuk supaya mendapati not-not pada tali ni. Okey, untuk tali gitar kita kira daripada bawah kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke atas. 6 dia ke atas ni tali yang lebih rendah ataupun flatten. Okey, kalau ke bawah dia sharpen, dia lebih mantap, lebih tinggi. Itu maksud dia. Jadi di antara petikan-petikan tali gitar ni dia akan ditangkap lah oleh macam mikrofon. Bukan macam mikrofon lah, yang dipanggil pick up. Jadi dia pick up dia punya bunyi tu. Jadi yang 3 ni dipanggil pick up. Untuk kita model ni guna Ibanez ni, ini ialah pick up yang dipanggil, ini single pick up, yang tengah ni 1 single pick up, yang 2 ni dipanggil humbucker. Dia ada 2. So dia, jadi kalau cara nak terangkan pasal model gitar ni daripada dia punya pick up, humbucker, single humbucker. Untuk belajar gitar lebih elok sepatutnya lah, cara yang terbaik ialah untuk kita ambil tahu not-not gitar, semua not-not gitar ni. Okey, bukan, dia ada kaedah dia. Okey, kita pertama untuk yang awalnya kita kena tahu not bagi setiap tali ni, setiap string ni, daripada tali 6 sampai ke tali 1. Kita mula daripada atas. Daripada atas ialah not E, lepas tu tali 6 ialah E, tali 5 ialah A, tali 4 ialah D, tali 3 ialah G, tali 2 ialah B, tali bawah, tali 1 ni E. Ni E tinggi. Jadi kalau orang kata E rendah ataupun 6 string E, low E, ini low E. Ataupun kata E tinggi ataupun first string E atau high E ke apa, ini dia yang mak pianak bagi aku E. Itu E. Jadi cara nak ingat tuning ni lah kan, dia apa, dia cara saya ingat lah. Kadang-kadang ada orang macam ada rhyme dia, tapi cara saya ialah EAD GBE, senang. Jadi EAD GBE tu cara saya nak ingat
apa dia, note setiap tali. Okey, inilah bila kita kata note tali ni, inilah orang kata note tali terbuka ataupun open string. Bila ni open, kita tak ada tekan apa-apa, inilah open. Inilah open string. Dalam gitar ni, note-note gitar ni, dia sebenarnya cuma ada 7. Jadi apa note tu? Senang je, kita ingat ABC. A, B, C, D, E, F, G. Dia sampai G je. Tak ada H. Kalau orang kata very old joke, ada note H. 7 note ni, dia kita pecahkan lagi kepada 12 pitch ataupun 12 semitone ataupun 12 half step. Dia ada 7 tone lah, 7 note, tetapi ada lagi 12 lagi sepihan dia 12, kerana dia mengambil apa? Dia mengambil kira note-note accidental, note-note kemalangan atau tergelincir. Note-note accidental ni apa yang kita panggil note sharp dan flat. Kita pernah dengar kan? Sharp dan flat. Okey, nak kita tahu kan note ada 7, A, B, C, D, E, F, G, dan untuk music ada 12 termasuk note-note accidental iaitu sharp dan apa? Flat. Jadi cara nak tahu dia ialah semua 7 note tu ada sharp kecuali note B dan E. B dan E. B, bola dan apple. Tidak ada sharp. Okey, kita kira balik. Tadi kita kira kan? A, B, C, D, E, F, G, 7. Jadi kalau untuk keseluruhan note 12 ni, cuba kira balik. A sharp, B tak ada sharp kan? C sharp, D sharp, lepas tu E tak ada sharp kan? F sharp, G sharp. 12 note ataupun 12 semitone, 12 half step. Jadi 12 half step ni kita boleh tengok 12 half step ni daripada bahagian gitar ni. Okey, ni tadi neck gitar ni kan, dia ada bagi yang garis-garis ni. Garis-garis yang 1, 2, 3 ni dipanggil fret. Keseluruhan yang papan yang garis-garis ni dipanggil fretboard ataupun fingerboard. Yang satu-satu ni kan dipanggil fret. Jadi bila kita tekan satu tali tu, okey, kita ada tali 6 dan tekan ni, ini fret 1 lah. Jadi tali 6 fret 1. Cara dia kita nak menunjukkan kat mana note tu. Jadi kalau untuk gitar elektrik ni, dia punya fret ni selalunya ada 22 atau 24. Jadi dia ada reason lah kenapa boleh 22, 24. Selalunya 22 pun dah cukup. Okey, jadi untuk mengetap tadi saya cakapkan, untuk tahu permainan gitar, kita kena tahu note-note dalam gitar. Jadi macam mana kita nak tahu setiap note pada setiap fret ni, pada keseluruhan fretboard ni, macam mana nak tahu note bagi keseluruhan fretboard? Ada caranya. Okey, yang tadi saya dah cakap yang 12 note kan, yang 12 note tadi yang termasuk semua tadi kan, dia ada note ada 7, tapi termasuk accidental, sharp dan flat kecuali B dan E, dia ada 12. Dan sebenarnya 12 note ni dia adalah satu pusingan. Jadi maknanya selepas you dah habis sampai ke tadi saya kata A, B, C, D, E, F, G, you akan ulang balik A. Yang ulang balik itulah bila habis satu pusingan itulah yang kita kata habis satu oktav. Okey, apa itu oktav? Tak apa, itu boleh rujuk dalam video kemudian, ada diterangkan masuk oktav. Kita faham itu dulu, satu oktav. Okey, jadi untuk apa yang dipanggilkan yang jadi pusingan ini disebut sebagai chromatic scale. Dan hukum chromatic scale ni dia berpusing selepas A, B, C, D, E, F, G, lepas tu sambung balik A. Ini termasuklah yang tengah-tengah tu accidental, sharp dan juga flat tu. Dia tidak akan berubah. Jadi cara nak tahu pasal note dalam gitar, kita ingat
E, A, D, G, B, E. Dan kita ingat chromatic scale, kita ikut balik cycle, kita buat satu-satu. Jadi sebaiknya kita ingat tali 6 dan tali 5. Okey, tali 6 apa tadi? Open dia E. Selepas E apa? Ikut chromatic scale. Selepas E ialah F. Lepas tu fret kedua F sharp, G, G sharp, A sharp, B. Ingat tak ada sharp. Terus C sharp, D sharp, E. Okey, kita sampai E ni ialah fret nombor 12, sama macam dalam kita punya chromatic. Kita punya yang note tu dia kata berapa dalam muzik? Ada 12 semitone, ada 12 half step. Jadi setiap fret ni mewakili satu half step, mewakili satu semitone. Jadi sampai kat balik 22, sampai balik dekat fret 12, kita dapat balik tali asal. Open string tadi E, kat 12 E, habislah satu oktav. Bila satu oktav, kan kita ingatkan orang kata ada penyanyi tu dia ada 1, 2, 3 oktav. Oktav tu maksudnya dia naik lagi. Jadi itu yang kata naik lagi, kita naik sini dia kembali balik F. Dia meninggi balik. Ni F bila fret 13. Inilah F yang tinggi. Ini F. Ni kat fret 13 F. Faham tak? Satu oktav, bila habis satu oktav, naik oktav, kita tinggi, sharpen, menaik tinggi. Itu maksudnya bila kita kata gitar oktav. Okey, jadi bila kita dah tahu tali 6 ni, kita ulang pada tali 5. Ingat tak lagi? E, A, D, G, B, E, A. Open string untuk tali nombor 5 ialah A. Ikut balik chromatic scale, A, apa fret 1 A sharp, fret 1, fret 2 tali 5, B, C sharp, D sharp, E. Tak ada E sharp, E, F sharp, G sharp, A. Jadi tali open string ni A, kat 12 dapat balik A balik. Dan begitulah seterusnya untuk tali lain yang cara kita nak tahu. Jadi secara teorinya kita boleh tahu apa note setiap fret bagi semua kat setiap gitar. Jadi nampak tak? Teori ni membantu jugalah. Jadi cara saya nak terangkan supaya lebih mudah difahami untuk diaplikasikan dalam permainan gitar. Jadi dia tidaklah kata kita seakademik macam program ABRSM ke Rock School ke Yamaha. Program tu bagus, tapi dia banyak syarat lah untuk dapat grading. Ini memang adil pun, sebab untuk akademik dia kena tahu segala yang standard. Jadi kita ni belajar apa yang kita tahu, hanya praktikal, bahagian praktikal saja, dan sedikit teori supaya kita faham praktikal tu. Jadi bila kita dah tahu ni, selagi kita dah tahu E, A, D, E, A, D, G, B, E. Jadi untuk permulaan, kita berlatih main lagu satu note. Okey, satu contoh lah. Tadi saya main lagu Bob Dylan, Knocking on Heaven Door, okay? Contoh macam ni. Okey, apa tadi note dia tadi? Mama take this bash from me. Kan? G, D, A. Knock, knocking on heaven's door. G, D, C. Itu bagian chorus. Jadi untuk permulaan ni, kita berlatih dulu dengan menggunakan satu tali, satu jari. Latih satu jari dulu. Jadi untuk kita biasakan untuk selesakan diri tentang gitar, cara kita nak pegang, cara macam ni kalau duduk. Jadi kita boleh biasakan sebelum kita belajar pasal chord apa semua untuk kita main lagu. Jadi kita tak boleh cari lagu, tapi kita main yang note ni dulu, main satu tali dulu. Okay. Knock, knocking on heaven's door. Knock, knocking on heaven's door. Jadi tadi kita cakapkan dengan cara teori tu kita boleh tahu semua note kat sini. Jadi sebaiknya kita kena tahu note untuk tali nombor 6 dan tali nombor 5.
Jadi bila kita kata nak cari not B di tali nombor 6. So teori dia macam mana cari? E, F sharp, G sharp, A sharp, B. Baru dapat kat sini. Tapi ada cara yang lebih mudah, cara yang lebih senang. Kalau setiap gitar dia ada, tampak tak tanda-tanda ni? Dan selalunya dia benar juga ada titik kat atas ni. Dan selalunya tanda dia ialah 1, 3, 5, 7, 9, 12. Ya kena ingat ini je lah untuk tali 6 dan tali 5. 1 apa? 1 F. 3 apa? G. 5 apa? A. 5, 6, 7. 7 apa? B. B kan? C sharp. Apa tu? 9 C sharp. Lepas tu di hujung ni ada lagi dua beza. C sharp, D sharp, E. Sebab tu kan last kali tali nombor 12 tu titik dia ada dua. Jadi ingatlah 1, 3, 5, 7, 9, 12. F, G, A, B, C sharp, E. Kalau tali nombor 5, A sharp, B. Kita ingat pada tali fret nombor 2, tali 5, B. Lepas tu tali fret 3, B, C, D, E, F sharp, A sharp. Okey, tadi saya cakap accidental termasuk sharp dan flat. Di mana note flat? Okey, rujuk balik chromatic scale. Bila kita kata chromatic scale kan, kalau sharp tu dia sharpen, dia menaik. Sharpen. Kita kata sini sharpen ataupun ke bawah, sharpen. Naik, meninggi lagi, sharpen. Jadi mantap itu sharpen. Dalam bahasa tu sendiri bermaksud sharpen, lebih naik, lebih mantap. Flatten, flat, rendahkan lagi. Jadi satu contoh, kalau kita kata ni kata apa? G. Bila lepas G ialah G sharp. Orang kata sharpen the G, dapat G sharp. Tapi kalau kita kata flatten the G, rendahkan G, ingat tak lagi tadi chromatic scale? Kita ke depan satu fret, ia adalah G flat. Tapi sebelum ni, kalau ikut apa kita tahu kan, E, F sharp. Jadi F sharp ke G flat? Sama. Dia perbezaannya dalam konteks penggunaan. Kadang-kadang bila kita sedang bila kita bercakap tentang note yang G kan, kita nak tarik, jarang kata okey turunkan G. Selalu orang kata F sharp. Dalam konteks gitar biasa pakai G sharp. Sama macam tadi, okey tali nombor 5 A sharp. Jarang orang A sharp. Biasa dalam gitar kita biasa buat B flat, sebab selepas A sharp ialah B, yang sebelum B ialah B flat. Tu yang biasa dalam permainan muzik kita panggil B flat, gitar lah. Jadi tidak perlu kelirukan flat dan sharp. Dia kalau macam adik-beradik lah. Kalau katalah F sharp tadi kan, F sharp ni dia tengah-tengah. Kalau abang dia ialah G kan, G akan panggil dia G flat, panggil dia adik lah. Tapi dia ni adik, dia adalah, katalah dia abang pada F, dia adalah F sharp. F panggil dia abang, F sharp lah kan. Tapi dia orang yang sama. Kepada adik dia abang, kepada abang lagi satu, dia adik. Tu maksud dia kalau nak cara yang satu contoh lah, analogy. Tadi kita dah tahu kan pasal kita tahu note tu E, A, D, G, B, E. Kini dah tune. Jadi bila dah nak tune, kita kena tahu cara tuning lah. You ingat je E, A, D, G, B, E. Ada macam cara. Sekarang ada app kan, ada ni lah, Guitar Tuner. Okay, dulu kita saya beli gitar ni, saya dapat package yang ni lah. Campurkan kabel. Ni tuner yang lama lah. Ada tuning, letak kat sini ya, ni tuning yang ni letak. Kita ingatlah E, A, D, G, B, E. Ataupun ni ada satu lah agak lama juga, modern sikit, ni campur metronom ya, E, A, D, G, B, E. Metronom ni untuk kita jaga kita punya tempo. Tu nanti kemudian kita boleh belajar. Dan ada juga tuner yang dia sambung dekat dengan efek, kita boleh tengok E, A, D, G, B, E. Jadi ingat yang tu je lah, tu cara tuning. Tapi kalau tak ada semua benda ni, macam mana kita nak tahu cara tuning? Okey, dulu selain daripada gadget, dulu ada macam satu whistle. Dia tiupkan whistle tu, dia tiup lah, ada tiup E, A, D, G, B, E.
Jadi orang akan follow balik E, A, D, G, B, E. Okay, kadang-kadang dulu ada satu orang panggil tuning fork. Dia macam cocok tu kan, kita hentakkan dia bunyi E, atau kita letak kat gitar ni bunyi E, mungkin jarang jumpa lah. Jadi kita tuning E. Okay, dan jadi ni pun, jadi kenapa E? Okay, kita bermula pada E pasal dia tali atas. Ada cara yang asalnya iaitu relative tuning. Relative tuning ni kita tune bergantung kepada tune yang kita anggap E ni kena betul lah. E tu kena betul dengan cara yang tuning ataupun you ingat sendiri. Kalau you perfect pitch, you akan ingat tune dia. Kalau relative pitch, you kena ingat satu je lah. Jadi cara tuning dia, you pergi kepada fret yang apa? Fret tali nombor 5, tali nombor 6, pergi ke fret 5. Fret nombor 5 ni apabila tekan ialah A. Jadi cara dia, bila kita tekan A, tali nombor 6, kita samakan dengan tali nombor 5 yang ingat tak? E, A, D, G, B, E. Kita samakan bunyi dia. A. Jadi tali nombor 5, A. Jadi ni tali dia E. Mula kita tuning yang tali 6 E. Lepas tu kita tekan fret 5, kita dapatkan A. Kita samakan dengan A. Kita samakan dengan A tali 5. Open string. A, sama. Jadi untuk ke bawah pula kita teruskan, kita tekan fret yang sama ni kita main kat sini je. Kita tekan fret yang sama E. Jadi bila kita tekan kat sini, ni dah jadi D. Jadi kita tekan D, ingat tak lagi E, A, D, G, B, E, kita samakan dengan tali nombor 3, tali nombor 4. E, A, D, G, B, ingat tak? E, A, D, G, B, E. Jadi kalau tali 5 kita tekan tali 5, fret nombor 5 ialah D. Sama juga kita samakan D yang tali 5 ni dengan tali 4, open string. D. Kemudian kita turun lagi bawah. Bila dekat tali 4, dekat fret 5 ni, dia sama dengan tali bawah G. Proses yang sama juga, samakan G bila dah tekan fret 5, tali 4 jadi G, samakan dengan tali 3 G. E, A, D, G, B, ingat ya? G. Ok, kemudian kita turun bawah. Ni kita kena ke bawah sikit, masuk ke bawah, rendahkan sikit ke depan. Sebab sini ialah B. Ingat tak lagi E, A, D, G, B, E. Jadi tali 3 ni dah bunyi B. Kita samakan dengan tali 2 B. B. Kenapa macam tu? Sebab tuning dia lain. Sebab B ni dia tak ada half step satu, dia tak ada sharp kan. Jadi kita tuning dari tali 3 ni kita dah jadikan tali, ingat E, A, D, G, B, E. G ni dah jadi B sebab kita tekan fret 4. B samakan dengan tali 2 B. Okey, lepas tu kita pergi balik fret 5 balik, yang B ni kita tekan fret 5 dia jadi E. Jadi samakan dengan tali 1 E. Prosesnya ni asalkan you punya E betul. Jadi kada orang yang perfect pitch dia dah ingat E. Macam kita mungkin kita perlukan tuning fork ke, ataupun kita boleh ambil pada gitar lain, kita tekan gitar lain ataupun tekan piano, tekan dia punya E, kita akan dapat. Jadi samakan. Ni relative tuning ni menggunakan kekuatan telinga. Jadi ketepatan tu bergantung pada telinga tu. Jadi ada sebab tu kalau saya cakap tadi orang yang perfect pitch, dia memang kadang dia tak tuning macam tu, dia tuning macam ni je. E, A, D, G, B, E. Dia tuning macam ni je. Itu yang panggil cara harmonik. Sebab dia perfect pitch, dia dengar je E. Jadi kalau macam relative pitch macam saya dan banyak orang yang belajar muzik, kita jenis yang berlatih kita punya telinga, kita buat relative tuning lah. Sebab perfect pitch ni selalu macam orang yang kata ada genius sikit, ada IQ tinggi sikit lah. Sebab dia memang kata gifted lah, anugerah Tuhan. Dia dengar je dia tahu E, A, D, G, B, E. Jadi ni ada masa kita akan jumpa juga orang macam ni, yang dia dengar je dia boleh. Orang lain kita pakai app lah apa semua. Orang-orang yang pakai app semua ni kita lah. Tapi pakai app ni pun kadang dalam konteks penggunaan. Sebab dalam kalau kita tengah perform kan, paling baik kita pakai yang ni. Sebab dia tekat kat sini kita tahu vibration getaran ni. Kita tak boleh pakai yang handphone sebab mikrofon tu akan terbelah pada bunyi luaran, jadi tak berapa tepat. Kalau macam sorang-sorang boleh lah. E, D, G, B, E kan. E, A, D, G, B, E. Itu cara tuning. Jadi harap dapat membantu untuk video yang untuk siri pertama yang saya yang sekarang ni untuk video pertama ni. Jadi harap dapat teruskan berlatih
Tak ada cara lain untuk muzik, mana-mana muzik, apa-apa pun benda kan. Teruskan berlatih dan saya ucapkan selamat berjaya lah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Terima kasih. Selamat berjaya.